على رسولنا الحبيب الكريم وأصحابه الطاهرين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد. Yang saya hormati tuan-tuan imam, para pimpinan masyarakat, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat. Pertama-tamanya marilah kita mengangkatkan sengit syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala maka kita dapat bertemu, dapat kita solat subuh secara berjemaah, dapat kita berzikir, berwirid, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, dapat pula insya-Allah duduk seketika di dalam majlis ilmu ini. Semua ini pilihan daripada Allah Subhanahu wa taala, Jadi terima kasih pada Tuan Kasa Masjid yang menjemput saya lah. Hari ini ada program pukul 11 kan, saya ada program di sini. Jadi biasa datang sini bercuti. Hari ini datang ada urusan. Dan alhamdulillah dipilih juga oleh Allah SWT untuk berada di masjid pada pagi ini. Perasan tak kita bahawa kehadiran kita di rumah Allah SWT ini adalah pilihan daripada Allah SWT. Dan ini adalah satu nikmat yang sangat besar. Kerana orang di dalam neraka, bila ditanya kenapa duduk dalam neraka, ma salakakum fis saqar, qalu lam naku minal musallin. Bila ditanya pasal apa, ditanya orang dalam neraka, ada dialog dalam Quran. Pasal apa duduk dalam neraka saqar ni? Maka mereka menjawab, qalu lam naku minal musallin. Menjawab, ahli neraka jawab, sebab masa hidup atas dunia dulu kami tidak menjadi orang-orang yang solat. Jadi sebab itulah nikmat dapat melakukan ketaatan ini satu perkara yang besar. Nikmat yang sangat besar yang kita perlu syukuri dan kita kena sebut alhamdulillah. Daripada bangun tidur tadi kita dah sebut alhamdulillah. Alhamdulillah sebab dapat lakukan taat. Masuk bilik air, dapat buang, membersihkan, dapat buang najis. Alhamdulillah juga. Jangan buat pasal kalau tak boleh buang, tak boleh buang air kecil, duit banyak pun tak jadi benda. Jadi banyak benda kita menyebut alhamdulillah. Demikian juga kita berada di dalam masjid ini juga pilihan dengan pilihan Allah. Biasalah Ustaz, ini biasa-biasa. Tuan guru saya cakap, nikmat sesuatu yang hebat ni disembunyikan oleh Allah SWT pada benda yang kita rasa biasa. Benda yang hebat disembunyikan oleh Allah SWT pada benda yang kita rasa biasa. Macam subuh 2 rakaat. Tuan-tuan, kalau dia biasa tentu penuh dalam masjid ni. Biasa, mudah buat tak? Tak mudah. Sebab itu ganjaran pahala dapat menunaikan solat subuh berjemaah. Ialah umpama dapat solat malam sepanjang malam. Isyak, siapa mendirikan solat isyak berjemaah dapat seumpama separuh malam. Kalau subuh dapat sepanjang malam. Kita qiyamul lail sepanjang malam. Tak larat kita nak qiyamul lail sepanjang malam. Pula duduk tempat tuan-tuan ni sejuk. Palih lah bangun. Nak bangun mandi, Allah sejuk tu. Tu nak datang sini buat persiapan. 2 helai saya jubah. Sejuk ni kot, maflar ni bawa ni. Ni maflar beli Madinah. Benda barang ada, bawa selalulah.
Jadi sebab itu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Athaillah dalam kitab Hikam, la tufrihka ta'atu barazat minka wafrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Jangan kamu rasa gembira dengan ketaatan yang lahir daripada dirimu, tapi gembiralah dengan ketaatan yang lahir daripada Allah kepada dirimu. Ada dua beza tu. Kita buat taat, kita gembira sebab Allah SWT pilih, bukan sebab kita saja memilih. Sebab itu Allah SWT pilih. Jadi syukur pada Allah SWT. Alhamdulillah tuan-tuan sekalian. Kerana kalau Allah SWT tak beri kesempatan, tak ada lah kita. Saya dalam perjalanan semalam, dalam perjalanan ke sini, dapat WhatsApp kakak ipar saya beritahu, isteri abang ipar beritahu, abang ipar saya stroke. Sekarang dekat Wat. Sekarang dekat Wat di KL lah. Tak dapat juga nak melawat pun. Tapi maknanya bila fikir-fikir pagi ni, taklah tak sembahyang subuh lah ni. Nampak? Tak dapat banyak benda dah, tak dapat. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita kena banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kerana kita jangan menunggu lagi. Hari esok belum tentu lagi kita dapat buat. Maknanya pengajaran juga daripada COVID-19 ni apa semua ni, jangan tunggu lagi nak buat benda taat ataupun nak bertaubat pada Allah. Jangan tunggu. Kerana esok kita belum tentu lagi boleh buat. Dulu kan, kalau jadi imam, kita akan tengok kan etika imam. Tengok kanan, tengok kiri, betul? Buat benda. Kata imam cakap apa? Istau sufufakum. Nah, luskan saf dan rapatkan saf. Sekarang tak ada dah rapat dah. Luruskan saf saja. Rapat dah tak ada. Sekarang tak boleh dah nak rapat. Nah. Salam. Dulu boleh bersalam. Sekarang tak boleh bersalam, gitu je dah. Nah. Dulu boleh pergi Mekah dengan Madinah, sekarang tak boleh nak pergi dah. Belum lagi. Dan kalau boleh pergi, tak sama dah macam sekarang. Tak sama dah. Kenapa tak sama? Tuan-tuan sekalian, katanya lah wallahualam, kalau dapat pergi pun boleh buat sekali je. Umrah tu sekali je. Tawaf ziarah tak ada dah. Tawaf wadak dah tak ada dah. Bayanglah, nak masuk masjid pula kena apply pula, kena minta pula, kena mohon nak masuk masjid. Tak boleh semayang 5 waktu, semayang 2 waktu je boleh setiap orang. Tak ada dah ke depan lah. Pentah lagi nak cari nasi Arab, entahlah. Tak ada nasi unta ke apa. Payahlah saya bawa orang juga, bawa orang juga, biasa kat Aziziyah tu nasi unta lah, puak gemar orang kita, kabsah hashi, suka sangat. Jadi tak ada, jadi banyak pengajaran lah. Sebab itulah kita berfikirlah, ini baru mukadimah ni, sampai pukul apa weh? Tak apa, jangan susah hati tuan-tuan. Jadinya, apatah lagi kalau kita dijemput oleh Allah SWT. Tuan-tuan rujuk dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 ayat 100. Hatta idza jaa ahadahumul mautu. Apabila jaa ahadahumul mautu, apabila mati datang kepada seseorang tu. Lalu apa mereka jawab? Qala rabbirji'un. Wahai Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia semula. Ni Allah dedahkan keadaan manusia. Ada di kalangan manusia yang apabila mati datang, bila dah mati tu nak balik semula, nak hidup. Ayat 100 menyebutkan la'alli a'malu salihan fima taraktu. Kalau boleh, kalau hidupkan aku semula atas dunia, aku nak beramal soleh. A'malu salihan fima taraktu, yang mana dulu aku tak buat amal soleh tu. Lalu Allah SWT jawab, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Bahkan tidak, itu
dalih saja. Kalimatun huwa qailuha, tak ada pedaah ya. Oh, kita pedaah jawab tu. Pedaah je. Ya. Wa min waraihim barzahun, sebab bila dah mati masuk kubur, kita duduk di alam barzakh. Barzakh, tak nak balik dunia pun tak boleh, ke akhirat pun tak lagi. Tadi Tuan Imam dalam semayang, kalau tuan-tuan faham, baca tentang hari kiamat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladhi hum fihi mukhtalifun. Mereka amma yatasaalun, mereka bertanya-tanya, yatasaalun 'anil naba'il 'azim, nanti akan sampai satu berita yang sangat besar. Kena COVID-19 ni pun dah kecoh satu dunia. Belum lagi kiamat. Bapak besar. Anin naba'il azim. Bapak besar ni. Naba', satu berita yang sangat besar. Nantilah Allah kata, nanti kau tahulah. Kalla saya'lamun, summa kalla saya'lamun. Nanti kamu akan tahu. Ila akhirah, banyak sampai cerita bab neraka. La yadhukuna fiha bardan wala syaraba. Neraka, tuan-tuan, mereka tidak akan dapat rasa kesejukan. Ni sejuk ni, tak ada. Wala syaraba, tak dapat minuman. Illa hamiman wa ghassaqa, kecuali air yang menggelegak. Hamim, menggelegak. Wa ghassaq, dalam tafsir menyebutkan itu nanah, ataupun benda kulit yang kena bakar tu kan, dia keluar air tu, lah itu. Larat air benda lah tu. Larat minum. Tapi kat sana itulah minuman ahli neraka. Banding dengan dalam syurga, orang dalam syurga, innalil muttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa. Hebatnya. Innalil muttaqina mafaza. Tak. Sebab tu kalau semayang, kalau kita boleh faham Quran tu, subhanallah, baru boleh datang khusyuk. Kata Imam Ghazali, kerana nak khusyuk, kita semayang angkat tangan je, Allahu Akbar, habis makhluk semua datang peluk. Benda orang tak ingat masa tu ingat. Dah kunci letak mana dah. Harap tu letak mana letak orang tadi. Tengah semayang. Awak kalau nak ingat, awak semayang. Orang semayang boleh ingat. Macam mana kita nak khusyuk tu? Antara kita Imam Ghazali kena faham lah. Tu innalil muttaqina mafaza, orang yang bertakwa ni beri pelepasan pada dia. Hadaiqa wa a'naba, diberi kebun-kebun. Bukan satu kebun, tapi banyak kebun. Atas dunia tak ada kebun orang punya. Kita tak ada, tengok je lah. Lalu umur tak mudah ya, kebun sayur, poh palai, kata banyak tu. Kita tak ada lalu kebun, tak benda, datang sini. Nak tanam pokok, nak tanam kat syurga. Boy ustaz, ya tidak ustaz ni. Iyalah. Subhanallahil azim, cuba sebut subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi. Sebab hak ni tumbuh pokok dekat dalam syurga. Ini kata Nabi Ibrahim, pesan tak pada Nabi Muhammad peristiwa Isra' Mi'raj. Pesan umat kamu ni, baca ni subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, tumbuh pokok dekat dalam syurga. Hari-hari sebut, banyak tak? Banyaklah pokok. Ada kebun lah sana. InsyaAllah, maknanya masuk syurga lah, insyaAllah. Selagi kita hidup, tuan-tuan, selagi itulah ada kelebihan. Selagi kita hidup, selagi itulah ada kelebihan. Jadi, tuan-tuan sekalian, itu mukadimah, masa pun dah berapa. Saya hari ni nak bawa berapa sikit sajalah, sikit saja. Ada kelebihan lah kita ni duduk sementara nak menunggu matahari naik segala. Kata Imam Ghazali dalam kitab dia Bidayatul Hidayah, lepas kita subuh, lepas kita subuh tu kita berzikir. Sini ada ngaji kitab Bidayah, kitab Imam Ghazali, mungkin ngaji ada kot. Bagus kitab tu, tuan-tuan pergi beli Bidayatul Hidayah, beli kitab tu. Apa amalan-amalan harian kita. Ada adab melakukan, dia ada dua berapa bahagian. Ada adab melakukan ketaatan. Jadi tuan-tuan, kata Imam Ghazali, lepas subuh tu kita lepas subuh tunggu matahari naik segala.
Kita tunggu tu kita berzikir. Macam kita duduk majlis ilmu, majlis zikir lah. Iza marartum bi riyadil jannah farta'u biha. Apabila kamu melalui taman syurga, hendaklah kamu ambil kesempatan. Ambillah kesempatan duduk di dalam taman syurga ini. Maka sahabat bertanya, taman syurga tu apa? Tanya tadi Rasulullah. Kita kan pergi Madinah. Tentu yang pernah pergi haji, pergi umrah. Kalau tak pergi lagi, berniatlah dan berdoa kepada Allah SWT. Nak dapat tempat yang berkat dengan Allah. Tak dapat lah, nak pergi pula dia rasa sedih ke rasanya. Allahu Akbar. Pergi dekat Madinah, kat mana tempat orang berebut? Kat Madinah lah. Antaranya Raudah. Raudah tu maksud dia apa? Taman syurga. Kat Madinah ni banyak barang-barang syurga dah ada atas dunia. Dah ada atas dunia. Itulah taman syurga, Bukit Uhud, Jabal Uhud tu jabal dalam syurga lah. Berebut. Ramai orang berebut lah. Berebut sebab apa? Situ mustajab doa. Kata seorang penulis bab haji dengan umrah ni, nama dia Profesor Muhammad Kamil. Dia tulis. Dia saya pun dengar ceramah dia sini. Dia kata apa? Dekat tempat kita pun ada taman syurga, tapi orang tak berapa nak merebut. Apa dia? Majlis ilmu. Itu taman syurga juga. Sebab tu kena kefahaman tu nak kena ada. Jadi kata Imam Ghazali, apabila kita menunggu tu duduk dalam majlis zikir macam kita ni, ini nampak biasa je. Sedih ngai. Tak ada benda ngai. Jangan khabar gitu. Ini majlis naungan para malaikat. Nabi SAW bersabda, siapa yang berzikir sehingga matahari terbit, naik, maka pahalanya mendapat pahala haji dan umrah 3 kali. Nabi ulang. Pahala haji dan umrah 3 kali Nabi ulang. 3 kali. Allahu Akbar. Itu bukan saja. Jadi kita buatlah, amalkan sampai akhir hayat kita. Kecuali lah kita ada kerja urgent nak cepat, itu cerita lain lah. Tapi kita ada kelapangan, kita duduk iktikaf, kalau tak ada ceramah ke apa, duduklah baca Quran dan sebagainya sehingga matahari terbit, pahalanya besar. Jadi insya-Allah pada pagi ini saya nak membaca beberapa perkara lah di dalam daripada Imam Ghazali melalui kitab Syarhus Salikin. Apa tanda-tanda ni kita ni kasih pada Allah SWT? Kena ada tanda kita kasih. Kita daripada mukadimah saya sampai baru nak baca kitab ni, nak memberitahukan kepada kita bahawa kita ni jangan sia-siakan peluang yang ada. Peluang apa? Peluangnya yang pastinya kita ni akan mati, akan bertemu dengan Allah SWT. Bila berlaku PKP apa semua, banyak benda dah tak boleh buat, tak macam dulu dah. New normal. Tapi lepas pada ni lagi banyak new normal. Masuk kubur lagi new normal. Tak boleh balik dah langsung, tak boleh. Jadi sebab itulah mudah-mudahan kita ni ada tanda kita kasih kepada Allah SWT. Kasih kita buat benda ni, maksudnya ialah ibadat kita pun kena tingkatkan. Bukan jadi semayang semata-mata buat semayang. Bukan semata-mata buat semayang, tapi ialah kita nak meningkatkan solat kita tu kepada tahap orang yang cinta kepada Allah. Kita kalau sukalah, kenal lah. Suka. Saya ni duduk Kuantan, tuan-tuan. Saya duduk Kuantan. Jiran saya, sebelah rumah saya, ni agaknya cuti, berkali-kali dia datang. Dah dua kali datang kamera. Bawah palih ke bawah. Suka betul. Itulah benda kalau dah seronok ni, payah nak ngabar lah. Kalau dia mancing, orang suka mancing. Minta maaf lah, bukan aku ngabar. Orang kata auto sogri, sebab tu ada benda, ada hantu poker tu. Tak ada. Auto sakabar kau suka. Ada peti guruh, tak ada. Orang tak minat. Dia kata buat benda anda lah dia kata. Letak je orang. Tunggu je. Kita tak minat, jangan kata korang. Dia minat. Dia kata ini menguji kesabaran. Ada je ujar.
Orang minat bola. Minat bola. Dia tak pandai tengok bola tu dekat TV je. Padahal TV bapak besar sekarang ni. Bola tepuk, sutir tu. Tak ada, dia nak juga pergi stadium. Tuan-tuan pernah pergi tak? Saya pernah pergi. Balik Mesir dulu, tahu kena kursus dengan Yayasan Pahang. Balik Mesir pun kena kursus juga lagi. Zaman tu lah. Saya balik tahun 97 dulu. 97. Ada pula kursus lagi zaman dulu. Balik tu kena kursus lagi. Itu tajak Yayasan Pahang. Kena kursus. Tapi malam tu ada Pahang lawan yang mana tahu? Jadi dia support semua peserta tu pergi tengok bola. Tak kira ustaz ke, tak ustaz ke. Dia kira jadi kita pergi kat lah. Kita pun nak juga tengok. Nak merasa juga. Masuk dalam. Saya pun tengok. La ilaha illallah. Daripada awal sampai akhir orang menjerit. Kokok. Itu maksudnya dia sampai zuk dia. Dia panggil apa? Asyik. Apa kata? Asyik lah. Kita tak minat. Kita tengok je. Kedarah kena gaya je. Dia kata perhairnya kena gaya. Sebab dia minat. Jadi dengan solat macam mana? Kita balik kita kias situ pula. Okey. Sebab itu Nabi SAW bersabda, beritahu kepada Bilal, "Qum ya Bilal fa'arihna bisalah." Wahai Bilal, bangun, mari kita berehat dengan semayang. Semayang satu kerehatan. Kita deras sikit semayang. Nak berehat tak daya dah. Kena imam pula baca panjang pagi ni. Kalau tak daya betul lah. Habis dia baca ni. Tak lah, tapi bagus lah imam baca sedar. Nasib baik imam baca sedar, kita pun alhamdulillah. Tapi kalau orang yang dia memang dia buat itu kerana Allah SWT, dia cinta kepada Allah SWT, sembahyang ni penyejuk mata sebagaimana Rasulullah. Dia tak kisah dah imam imam baca lagu apa pun dia tak kisah. Ros ke Hijaz ke, Nahwa ke, tak kira. Pandang ke, panjang ke, pendek ke, tak ada benda. Beres je. Tak ada benda. Ya Allah. Tapi orang tak berminat. Mau panjang kau tak daya betul. Dalam hati. Dan subuh ni memang panjang sikit. Nak ngaborai. Jadi sebab itulah kita kena ada tanda kita kasih pada Allah SWT. Jadi bila kata kasih pada Allah, kasih juga kepada Nabi. Kasih Nabi, kasih Allah. Sekarang ada pahaman pula. Kan? Kita pun tahu tak? Sebo. Cinta pada Nabi, syirik. Sudah. Belajar mana dia ni? Ni nanti sikit kan kita cerita. Pukul 11 kan cerita. Buat ajaran-ajaran sesat semua. Ngapa gitu gaya? Doa sangat. Cinta pada Rasulullah, cinta pada Allah. Tu dia. Dia kata cinta pada Rasulullah menghalang cinta pada Allah SWT. Okey. Jadi tuan-tuan, ada beberapa tanda. Dia ada 10, pada 1 2 je dah rasanya pagi ni. Ada 10 tanda kata Imam Ghazali, dalam daripada kitab Syairus Salikin ni. Ada baca kat sini sikit? Ada baca sini? Syairus Salikin. Tak apa, saya bacakan. Dia nak menceritakan tanda-tanda. Sekarang ni maknanya sikit lagi nak habis ni. Pastikan ada tanda kita kasih pada Allah SWT. Dia kata ada banyak, tapi dia nak sebut 10 je. Ini satu fasal pada menyatakan alamat kasih hamba Allah itu akan Allah Ta'ala. Ketahui olehmu bahawasanya alamat orang yang kasih akan Allah Ta'ala itu amat banyak, tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah Ta'ala dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu 10 alamat, 10 tanda. Masing-masing tengoklah diri sendiri, jangan tengok orang lain. Ada tak tanda kita? Pertama, kasih ia akan mati, kerana mati itu mendapatkan ia akan kekasihnya, itu Allah Ta'ala. Dengan mati itu ia dapat ia musyahadah akan Tuhannya. Tanda orang kasih pada Allah SWT ni, dia kasih akan mati. Islam mengajar bukan takut mati. Kalau ni awak tanda kan mati ni kan, yelah kita pakai SOP, pakailah. Saya tak nak bincang lah ni, sekarang ni macam-macam lah. Ini teori konspirasi lah apa, malah bincang tu.
Kadang buang masa je. Masjid tak datang juga. Kita alhamdulillah lah dekat Pahang ni. Boleh semayang lagi masjid. Orang lain tak boleh. Kita ni datang Ustaz Mai cakap. Kita ikut je lah. Sikah je lah dengan fatwa-fatwa yang dia orang alim bukan tak alim tuan-tuan. Dia tahu lagi pada kita. Bukan dekat Malaysia saja, dekat mana? Dekat Mekah tak alim ke dia orang? Dia orang alim. Walaupun wallahualam ada kebenaran dan sebagainya, tak ada ikut je. Tak payah banyak cakap. Jadi tuan-tuan, kita ni diajar supaya kita mati, semua orang mati. Tak COVID-19 pun mati kok. Sakit ke? Bukan sakit juga. Bila Allah dah sampai masa dia. Sampai masa mati. Jadi sebab itu, orang yang tanda dikasih pada Allah, dia memang nak mati. Bukan bunuh diri. Dia memang membuat persiapan untuk mati. Bersiap untuk mati. Sebab apa? Kalau mati dapat jumpa dengan Allah. Hebat jumpa dengan Allah. Nabi SAW bersabda, Man ahabba liqa Allahi, ahabba Allah liqa'ahu. Siapa yang kasih untuk bertemu dengan Allah, Allah akan kasih bertemu dengan dia. Oh ni dok bapak takut, polis takut betul. Kita pakailah emas ni. Tapi kalau kita semayang sekarang, nak pensai pula. Kalau pakai ni sekarang rasa terlentang jatuh pensai. Lemah, buka lah. Salah tapi SOP kata awak tutup lah. Tapi tengah semayang, nak semayang tu buka. Tak ada masalah. Jadi tuan-tuan sekalian, sebab itu orang Islam diajar jangan takut mati. Tapi ialah kita takut bila mati tak ada persiapan. Bila mati kita tidak ada persiapan. Adakah kita dah bersiap sedia nak jawab soalan-soalan kubur? Ambil satu je. Quran dah boleh baca sebelaka. Kalau tak boleh baca, jaga sikit. Sebab soalan ni tanya Quran, dia tak tanya WhatsApp awak. Macam mana? Pandai IG. Pandai Facebook, tak tanya. Dia tanya, mereka tanya, Quran boleh Quran? Apa kitab kamu? Jadi orang cerdik ni dipikir itu. Kena fikir tu perjalanan kita yang seterusnya. Ada orang nyimpan duit sampai di hari tua. Tak? Ngapa sampai hari tua je? Sampai dalam kubur bawa mati tu. Banyakkah sedekah? Tak? Banyakkah sedekah? Baca Quran contohnya. Ini nak menghadapi kematian. Baca surah Al-Mulk. Pastikan kita ni semua dah hafal surah Al-Mulk. Ustaz, banyak sangat tu. Berapa ayat surah Al-Mulk? 30 ayat tuan-tuan. Sehari satu ayat sebulan. Tapi fadilat dia subhanallah. Surah Al-Mulk juga dipanggil Munjiat. Surah yang dapat menyelamatkan kita. Tak ada soal kubur, tak ada. Satu hari sahabat, ada dah satu riwayat, dia tertidur. Tidur dulu bukan macam kita kan. Tidur tu tertidur semuanya atas kubur tertidur. Tapi masa dia nak tidur tu, dia dengar ada orang baca surah Al-Mulk. Dia tak tahu itu kubur. Esoknya siang ni lah tidur atas kubur. Maknanya dia dengar orang dalam kubur baca surah Al-Mulk. Esoknya jumpa Rasulullah. Tu Rasulullah kata, yes, surah itu surah Al-Munjiat yang dapat membebaskan. Jadi amallah tuan-tuan. Nanti saya datang pula, nanti saya tanya. Tak tahulah bila pula. 5 tahun dia datang semua. Apa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallahul azim. Esok pula. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwa. Sebulan dapat. Sebulan. Jadi orang yang dia kasih nak bertemu dengan Allah, dia akan fokus, dia akan buat benda tu. Kita dalam Islam ni jangan cakap banyak lah. So cakap banyak, buat, tak usah cakap banyak. Bahas bapak power. Kat kedai kopi ni sekarang siap berdentung-dentang. Gedengung. Hapah pun tak ada. Tak usah lah. Islam ni kena buat. Buat. Sekecil kan Ustaz, kawan saya buat. Tak kecil. Bila kita mati kita nampak lah. Tu je.
An-nasu niyamun idza matu intabahu. Ada hadis Nabi. Manusia ni tidur. Idza matu intabahu, apabila mereka mati nanti baru dia sedar. Tak sedar lagi ke sekarang? Ya, tak sedar lagi. Mati so baru sedar. Tak guna dah. Time and tide wait for no man. Cakap putih sikit lah. Kemulai ni. Masa tak menunggu kita lah. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, gayanya hari dah pukul 7. Pada hari pertama je lah. Tanda pertama. Pastikan bahawa kita ni kasih nak bertemu dengan Allah SWT. Kasih dengan Allah. Cuma saya nak share satu doa ni. Mintalah tuan-tuan amalkan doa ni supaya dapat kasih, dapat cinta pada Allah SWT. Boleh ikut sama-sama dengan saya? Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Dapat ke? Tak dapat. Ulang sekali lagi. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbaka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Allahumma ij'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Maksud dia apa? Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon cintamu, ya Allah. Ubahlah cinta kita, cinta ke Allah lah. Kita akan jumpa dia. Dunia ni kita tinggal. Wa mal hayatad dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah keseronokan dunia ni menipu belaka. Allah beritahu. Seronok bukan tak seronok, tapi dia hanya tipu semata-mata. Sikit lagi kita matilah, tu je. Malah cakap banyak-banyak sekarang ni. Ustaz ni nampaknya pasrah lah ustaz ni. Memang pasrah, memang kita nak bertemu Allah. Jadi mohon cinta Allah. Kedua, cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Hati ni biar Allah dorong kita cinta kepada orang yang cinta kepada Allah. Kita cek sampai kita sekarang ni, kita siapa yang kita suka, apa yang kita suka, siapa yang kita suka. Hak lepas-lepas sudahlah. Penyanyi, pelakon tu lepas-lepas sudahlah. Barang yang lepas jangan dikena. Hak lepas sudah. Hak ke depan ni cinta kepada apa? Rasulullah, para sahabat, alim ulama. Ni esok. Tuan-tuan sekalian. Ni kena mohon, jangan tak mohon. Wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Ya Allah, aku mohon cinta kepada amalan yang boleh sampai kepada cinta kepada Allah. Amalan, minta amalan pula. Satu amalan yang dapat kita sampai cinta pada Allah. Kita ceklah di situ, periksa pagi ni. Kita periksa. Kau ni baca Quran tidak? Makin minat ke makin tak minat baca Quran? Ke makin minat menyanyi? Bahannya primary lagi. Yalah, sikit-sikit sudahlah. Tapi maknanya mulut tu asal orang cokek keluar apa? Allahu Akbar. Tapi kalau cokek keluar benda lain, benda tu hak orang pula tu ngabur. Tu tak sedap tu. Cokek Allahu Akbar. Oh, bagus. Bagus tu. Kena ubah, kena ubah. Kena berlatih. Amalan. Zikir, banyakkan zikir. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang beriman, banyaklah kamu berzikir. Jangan sikit-sikit, tak boleh sikit-sikit, kena banyak-banyak. Zikir banyak-banyak. Contohlah saya beritahu. Dalam masjid ni besar. Ada satu khat tulis Allah. Kita katakan
kalimah Allah tu banyak ke sikit dalam masjid ni? Contoh, dalam masjid besar ni ada satu depan ni Allah tulis, ada khat Allah. Kita kata ke masjid ni banyak ke sikit kalimah Allah? Sikit. Sebab apa? Dia ada satu. Tapi kalau Tok Imam ahli juta khusus masjid, dia tampil keseluruhan ni Allah, 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 Allah. Banyak ke sikit kita kata? Banyak. Begitulah juga kalimah Allah tu mesti banyak dalam hati kita. Boleh faham? Kalimah Allah tu kena banyak dalam hati kita. Kena banyak. Jangan sikit. Ustaz, kalau banyak nanti gila isi. Hampa do'oh. Apa do'oh lalu. Awak main WhatsApp banyak tak gila pun. Tak ada orang apa gila. Tak. Nyanyi kuat-kuat. Oh ni kata orang zikir kuat. Tak adalah zikir kuat mana pun kan. La ilaha illallah. Gila ke? Tak gila. Orang nyanyi lagi kuat pada tu. Pakai sound lagi. Ada orang pakai dia gila. Tak ada. Gila betul macam ni ya. Zikir Allah. La ilaha illallah. Itu zikir jahar. Zikir tadi. Dalam hati itu Allah, Allah. Bila Allah, Allah banyak. Zikir banyak itu bermaksud sehingga ke tahap Bismillah. Oh tu panjang pula topik lain. Toh bulan bila, tahun bila pula datang. Kena zikir, kena menyebut Allah. Tu maksud tadi. Maksud saya tadi, amalan yang banyak. Amalan, maksud saya. Amalan yang kita suka, tak kisahlah. Ada orang suka, dia baca Quran, ada orang puasa sunat, ada orang qiyamul lail. Yang penting, buat apa? Buat baik. Jangan buat jahat dah. Sudah. Berhenti sudah. Ya. Dan juga, ya Allah ya Tuanku, jadikanlah cinta aku kepadamu lebih aku sayang daripada diri aku sendiri, daripada keluarga aku, dan juga air yang sejuk. Air yang sejuk ketika hari panas, minum air sejuk. Tak. Ini doa apa ni? Doa Nabi Daud. Doa Nabi Daud. Jadi tuan-tuan sekalian, saya ingat, boleh ingat lah kot. Okey, kalau tak tu mungkin boleh tanya Tuan Imam lah kot. Tuan Imam bila apa? Doa tu je. Tak nak benda lain. Tuan-tuan amalkanlah. Amal. Baca doa. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Ya Allah. Tak, kita janganlah ustaz doa saja ustaz. Doa. Jangan. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu otak ibadat. Ad-du'a'u silahul mu'min. Tu hadis Nabi. Doa ni senjata orang beriman. Jangan pandang remeh dengan doa. Sebab tuan-tuan, dengan doa tuan-tuan, Allah lorongkan kita buat benda taat. Tengoklah. Apa dalil ustaz ni cakap je lebih. Hari-hari baca Fatihah. Dalam Fatihah tu ada mengandungi doa kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tab'an nahnu nafham hadhihi ayat. Kita faham ayat ni, tapi apa maksud dia? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata ulama tafsir, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dalam kita iyyaka na'budu tu maksudnya ibadat. Nasta'in, minta pertolongan. Dalam kita beribadat, kita kena banyak minta pertolongan dengan Allah SWT. Allahumma, dalam doa yang lain, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, bantukanlah aku. A'inni ala zikrika, untuk aku ingat engkau. Wa syukrika, syukur pada engkau. Wa husni ibadati, untuk aku baik ibadat aku. Ini doa apa? Doa dipanggil musalsal muhabbah. Bila Rasulullah nak sampaikan hadis ini, Nabi beritahu kepada Muaz bin Jabal, wahai Muaz, aku sayang kat engkau. Jadi baca doa ni lepas sembahyang. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Kalau terus lagi sekarang, banyak lagi sekarang doa keluar, cukuplah. Hak satu tu dulu, kalau boleh kita amalkan, insya-Allah, mungkin ada rakaman dan sebagainya, tuan-tuan boleh ingat. Ataupun boleh buka je internet tu, tuan-tuan buka, tulis doa Nabi Daud, cuba try. Dapat tu. Cuma kalau nak baca tu takut salah baris apa semua, cek dengan imam dengan Bilal. Takut salah baris. Kadang kita dapat dalam mimpi, ustaz kau dapat dalam mimpi malam. Orang serba bapak besarnya ustaz, dah takut salah baris. Salah baris, betul makhraj pun tak betul. Cek dengan tuan-tuan imam ataupun siapa-siapa lah. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah orang-orang yang mengetahui kalau kamu tak tahu. Kita ni kan saya bunyi gitu kat ayat Quran selalu. Toh bukan ayat Quran, banyak ni ajaran sesat tuan-tuan. Bila kita tengok
Orang kaum dia mengaku guru tu, bila dia cakap tu bukan ayat Quran, langsung bukan Quran. Ataupun dia tambah pedoah. Pedoah tu ya. Wa ma ramaita idha ramaita. Oh yang depan ngangguk belaka. Mana ada idha ramaita, mari mana? Wa ma ramaita idha ramaita. Tak ada lah pedoah. Mana ada. Dah. Ataupun dia gunakan ayat Quran itu diseleweng pula. Bahan buat ayat pengasih pula. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Fattabi'uni dia disebut, dia tambah pula. Katakanlah jika engkau kasih kepada Allah, fattabi'uni, ikut aku, ikut dia bawah. Sebut nama perempuan tu, Fatimah dia bawah. Jadi Fatimah kau ikutlah aku lah. Jangan amai. Ini contoh. Kawan risau tu. Risau tu. Jangan amai. Ini contoh yang tak betul. Tak betul. Jadi belajarlah, bergurulah dengan guru yang betul ya. Jadi sekadar itulah dulu, mohon maaf ini borak-borak sajalah. Ya, kalau baca kitab ni ada 10 sebenarnya. Makna sepagi ni 1 je. Makna 10 pagi baru selesai. Jadi sekadar itu dulu, mungkin dapat kita amalkan doa yang saya dah berikan tu. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan hidayah kepada kita semua. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la ma'ana wa la ma yatba'una syaqiyan wa la matrudan wa la mahruma. Hablana musi'ana li muhsinina wa muqassirana li 'amilina wa hablana al-kulla li sa'ati judika wa ihsanika ya dzal judi wal ihsan wal fadl bi wajhikal karim ya rabbal alamin. Wa la tuhina Allahumma fi ghaflatin wa la ta'khusna 'ala ghirrah waj'al akhir kalamina min ad-dunya qawla la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. اللهم أحينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وبعثنا عليها يا باعث. اللهم اجعلنا من خواص أهلها وانفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا ومن أهلنا ومن الماء البارد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر